Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam menjulang kegemilangan Batu Lintang kepada semua yang hadir. Berjalan kaki ke Taman Murni sambil membawa sebahku seri. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Jajina di sini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membentangkan topik yang cukup penting dan relevan dengan kehidupan kita seharian, iaitu tentang konsep asas, latar belakang, serta kepentingan kemahiran pengucapan awam. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks hari ini, penguasaan terhadap kemahiran ini bukan lagi sekadar satu pilihan tambahan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang ingin berjaya dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada dalam bidang akademik, kerjaya, sosial maupun kepimpinan. Secara asasnya, pengucapan awam merujuk kepada kebolehan seseorang untuk menyampaikan maklumat, idea, pemikiran atau perasaan secara lisan di hadapan khalayak. Kemahiran ini merupakan satu bentuk komunikasi lisan yang dirancang, terstruktur dan bertujuan untuk menyampaikan mesej dengan jelas, berkesan serta meyakinkan. Pengucapan awam tidak semestinya berlaku dalam skala besar seperti ceramah umum atau forum rasmi. Malah pengucapan awam juga merangkumi situasi harian seperti memperkenalkan diri di dalam kelas, memberi ucapan ringkas semasa mesyuarat, menyampaikan idea dalam perbincangan kumpulan atau memberikan laporan lisan kepada ketua jabatan. Apa yang membezakan pengucapan awam dengan komunikasi biasa ialah tahap kesediaan, kawalan emosi, struktur hujah serta keupayaan untuk berinteraksi dan memberi impak kepada pendengar. Jika kita menelusuri latar belakang kemahiran ini, pengucapan awam bukanlah sesuatu yang baru. Sejak zaman kuno lagi, manusia telah mengiktiraf kepentingannya dalam pembentukan masyarakat dan tamadun. Dalam sejarah tamadun Yunani dan Rom purba, pengucapan awam dianggap sebagai teras kepada kehidupan demokratik. Tokoh-tokoh seperti Aristotle menekankan kepentingan retorik sebagai seni berkomunikasi yang bukan sahaja perlu meyakinkan, malah juga harus bersifat rasional dan etika. Di sekolah-sekolah zaman Rom, pengucapan awam diajar sebagai kemahiran utama dalam melahirkan pemimpin negara. Di timur pula, tradisi lisan seperti khutbah, syarahan dan puisi berirama telah menjadi medium penting dalam menyampaikan ilmu, nilai budaya dan ajaran agama. Di tanah Melayu sendiri, tradisi seperti pidato, pantun lisan dan syair merupakan sebahagian daripada cara menyampaikan nasihat dan ilmu kepada masyarakat umum. Dalam era moden, kemunculan media massa dan media sosial telah mengembangkan lagi platform pengucapan awam daripada dewan ke udara dan kini skrin telefon pintar, menjadikan kemahiran ini semakin kritikal dalam dunia global yang saling bersaing dan berpengaruh. Kemahiran pengucapan awam memberikan pelbagai manfaat yang penting dalam mencakupi aspek pribadi, sosial, akademik dan profesional seseorang individu. Di peringkat paling asas, kemahiran ini menyumbang secara langsung kepada pembentukan keyakinan diri. Apabila seseorang individu mampu menyampaikan idea, hujah atau pandangan secara lisan di hadapan khalayak, perkara ini menandakan bahawa individu itu telah mengatasi salah satu ketakutan paling lazim dalam kalangan manusia, iaitu takut bercakap di hadapan orang ramai. Proses ini bukan sahaja membina kepercayaan terhadap kebolehan diri sendiri, malah mencetuskan rasa kendiri yang positif. Individu yang berkeyakinan akan lebih berani mencuba perkara baharu, bersuara dalam perbincangan dan menyatakan pendapat dengan penuh ketegasan tanpa bersifat agresif. Di samping itu, kemahiran ini dapat mengasah daya pemikiran kritis dan pemikiran yang tersusun. Pengucapan awam bukan sekadar aktiviti bercakap, tetapi memerlukan proses pemikiran yang terancang. Seseorang perlu menyusun hujah berdasarkan logik, memastikan maklumat yang disampaikan ialah sahih dan mudah difahami serta dapat mengaitkan isi dengan konteks pendengar.
Proses ini menggalakkan individu berfikir secara mendalam, membuat penilaian terhadap fakta serta membina struktur komunikasi yang berkesan. Sebagai contoh, ketika membuat ucapan atau pembentangan, individu perlu tahu cara memperkenalkan topik dengan menarik, menyusun isi berdasarkan keutamaan, dan menutup ucapan dengan kesimpulan yang dapat menyentuh hati dan fikiran audiens. Seterusnya, dari sudut akademik pula, pengucapan awam membantu pelajar membentangkan dapatan kajian, menyuarakan idea secara kritis dalam perbincangan kelas, dan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum seperti debat, syarahan, dan forum. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi tetapi juga meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu topik kerana pelajar perlu mengkaji dan menyampaikan semula maklumat dalam bentuk yang difahami orang lain. Dalam sistem pendidikan masa kini yang menekankan kemahiran abad ke-21 termasuk kemahiran komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis, pengucapan awam menjadi jambatan untuk pelajar menghubungkan pengetahuan akademik dengan kemahiran kehidupan sebenar. Dalam aspek kerjaya dan dalam aspek profesionalisme, pengucapan awam ialah satu kelebihan kompetitif yang sangat berharga. Majikan bukan sahaja mencari pekerja yang cekap dalam bidang teknikal tetapi juga yang mampu menyampaikan idea dengan jelas, mewakili organisasi dalam mesyuarat atau persidangan dan memberi latihan atau taklimat secara berkesan. Dalam dunia korporat dan pentadbiran, seseorang yang mampu menyampaikan maklumat secara meyakinkan akan lebih mudah mempengaruhi keputusan, membina hubungan profesional dan mewujudkan keyakinan dalam kalangan raja sekerja dan klien. Malah dalam bidang seperti perundangan, perniagaan, pemasaran dan pengurusan sumber manusia, pengucapan awam bukan lagi satu kemahiran sampingan tetapi telah menjadi sebahagian daripada keperluan kerja harian. Selain itu, pengucapan awam turut memainkan peranan besar dalam pembangunan kepimpinan. Seorang pemimpin yang berkesan bukan hanya perlu membuat keputusan yang bijak tetapi juga harus dapat menyampaikan hasrat, matlamat dan visi dengan jelas kepada orang bawahannya. Dalam sejarah, tokoh-tokoh besar seperti Abraham Lincoln, Winston Churchill, Tunku Abdul Rahman dan Nelson Mandela dikenang bukan sahaja kerana keputusan mereka tetapi kerana kekuatan ucapan yang menyentuh emosi dan membakar semangat rakyat. Ucapan yang disampaikan dengan yakin, jujur dan penuh inspirasi mampu menggerakkan massa, menyatupadukan masyarakat dan mengubah pemikiran umum. Oleh itu, kemahiran pengucapan awam tidak boleh dipisahkan daripada kemahiran kepimpinan. Dari sudut kemasyarakatan pula, pengucapan awam memberi peluang kepada individu untuk menjadi ejen perubahan sosial. Dalam komuniti, mereka yang mampu berucap sering diberi ruang untuk menjadi wakil suara rakyat, sama ada dalam forum, komuniti, mesyuarat penduduk atau majlis-majlis rasmi. Individu yang petah berbicara dan mempunyai isi yang bernas boleh membawa isu-isu penting seperti pendidikan, kesihatan awam, keadilan sosial dan kelestarian alam sekitar ke tengah pentas perbincangan. Malah dalam konteks demokrasi dan kebebasan bersuara, kemahiran ini menjadi alat yang ampuh untuk menentang penindasan, memperjuangkan hak dan menyedarkan masyarakat terhadap sesuatu isu. Tanpa suara-suara yang berani dan berilmu, suara minoriti akan terus tenggelam dan sistem sosial menjadi berat sebelah. Pengucapan awam dapat memberi kesan positif kepada pembangunan sosial individu. Perkara ini membolehkan seseorang meluahkan pendapat dan perasaan dalam suasana yang dikawal yang menjadikan komunikasi sebagai satu bentuk ekspresi yang sihat. Apabila seseorang mampu berkongsi kisah pribadi, pendapat atau nilai yang dipegangnya kepada audiens, ini boleh membina hubungan empati dan persefahaman antara manusia. Di samping itu,
Pengalaman menghadapi audiens juga melatih ketahanan emosi, seperti seseorang belajar untuk mengawal rasa gugup, menerima kritikan dengan terbuka, dan terus memperbaiki kelemahan. Dalam jangka panjang, proses ini menjadikan seseorang lebih matang dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan sosial dan cabaran hidup. Pengucapan awam tidak lagi um, terhad kepada pentas fizikal. Pengucapan awam kini melibatkan komunikasi dalam talian seperti sesi pembentangan atas talian, siaran langsung, podcast, dan video digital. Mereka yang memiliki kemahiran ini bukan sahaja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, tetapi juga mampu menyampaikan maklumat secara efektif kepada khalayak global. Kemampuan menyampaikan mesej secara profesional dalam pelantar digital memberikan kelebihan besar dalam memperluas pengaruh dan menyampaikan ilmu di peringkat antarabangsa. Um, Sebagai penutup, marilah kita menyedari bahawa pengucapan awam bukanlah satu kemahiran elit yang hanya diperlukan oleh segelintir golongan tertentu. Sebaliknya, kemahiran ini ialah alat komunikasi penting yang memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk hubungan, mempengaruhi pandangan dan membina jati diri kita sebagai individu yang berpengetahuan dan berkeyakinan. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, mereka yang mampu menyuarakan idea dengan jelas, yakin dan berkesan akan lebih berpeluang menonjol dan mencipta impak positif dalam masyarakat. Oleh itu, ayo kita latih diri, asah bakat dan bina kekuatan dalam pengucapan awam demi masa depan yang lebih cemerlang. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian diberikan atas pembentangan yang saya sampaikan ini. Semoga pembentangan yang saya sampaikan ini mampu menjadi satu informasi dan pengajaran kepada kita semua untuk berani bersuara dan lebih tahu kepentingan kemahiran pengucapan awam dalam kehidupan kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.